Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah topik terakhir bagi nisbah kadar dan kedaran, iaitu penyelesaian masalah. Kita akan tengok contoh satu. Di sebuah kelas, nisbah bilangan murid Melayu kepada Cina ialah 5 nisbah 3. Dan bilangan murid Cina kepada murid India ialah 3/2. Cari nisbah bilangan murid Melayu kepada murid Cina kepada murid India. Kepada tu adalah titik bertindih. Kita gantikan dengan titik bertindih. Katakan kita wakilkan Melayu sebagai M kepada Cina kepada India. Jadi kita keluarkan dulu maklumat yang ada. So maklumat yang ada, kita ada dua kuantiti lah. Melayu dengan Cina iaitu 5 nisbah 3 dan lagi satu Cina nisbah India iaitu 3/2. Seterusnya kita nak daripada dua kuantiti tu kita nak gabungkan jadi 3 kuantiti. Tapi kita kena tengok kat sini nisbah yang ada yang sama iaitu nisbah bagi Cina. Belah sini ada Cina, belah sini pun ada Cina. Jadi kita kena kenal pasti adakah nisbah dia untuk kedua-dua belah sama. Kalau sama, kita cuma perlu gabungkan sahaja dia punya nisbah. Disebabkan sebelah sini Cina 3 dan belah sini Cina pun nisbah 3. Jadi kita gabungkan sahaja. Melayu tadi adalah 5 kepada Cina adalah 3 dan India pula ialah 2. Itu sahaja. Jadi nisbah bilangan murid Melayu kepada Cina kepada India ialah 5 nisbah 3 nisbah 2. Ini adalah jawapan yang terakhir. Kita teruskan kepada contoh yang kedua, iaitu tengok yang bawah ni. PQR ialah sudut dalam sebuah segitiga. Diberi PQ adalah 2 nisbah 3 dan QR ialah 6 nisbah 5. Macam tadi juga dia nak daripada dua kuantiti ini, dia nak tulis dalam bentuk 3 kuantiti iaitu nisbah P kepada Q kepada R. Jadi kita keluarkan dulu maklumat yang ada. Kat sini kita tengok penyelesaian dia, keluarkan dulu maklumat yang diberi iaitu dengan P kepada Q dan juga Q kepada R. Dekat sini kita kena kenal pasti mana yang berulang. P dengan Q dan Q dengan R. So yang berulang ialah Q. Jadi kita kena tengok nisbah Q tu. Nisbah Q yang belah sini 3 dan nisbah Q yang belah sini adalah 6. Jadi nilai dia tak sama. Bila tak sama, kita kena samakan nilai nisbah tersebut. Daripada yang kecil tu kita jadikan dia sama besar dengan yang sebelah. Jadi nak jadikan 6, 3 kena darabkan dengan 2 lah untuk dapatkan 6. Bagi sama dengan yang belah sini. Lepas tu kalau ni kan satu kumpulan yang sama. Jadi bila satu kumpulan yang sama, kalau yang Q darab 2, P pun kena darab 2. Jadi bila kita darab 2, kita akan dapat satu nisbah yang baru iaitu 4 nisbah 6. So 4 nisbah 6 adalah bagi P nisbah Q. Bila dah dapat yang baru, kita kena guna yang baru lah. Tak boleh guna yang lama dah. So kita guna yang baru ni. So sekarang Q dah sama dah 6. Belah sana pun 6. Lepas tu kita tulislah dalam bentuk 3 kuantiti iaitu P tadi yang baru 4, Q 6 dan juga R ialah 5. So inilah jawapan terakhir dia. Jadi kalau nilai dia sama, nilai nisbah tu sudah sama, kita perlu salin je lah ikut susunan nisbah yang betul. Tapi kalau nilai nisbah tu tak sama, kita kena samakan nilai nisbah itulah. Seterusnya kita tengok untuk soalan B ni, saiz sudut Q. Ni cara nak selesaikan. Tadi kita cari nisbah, ni kita nak tahu berapa nilai nisbah itu. Jadi dia kata sudut dalam segitiga. Dalam segitiga, jumlah sudut dalam segitiga semua sekali adalah 180. Contoh sini P, sini Q dan sini R. So semua sudut tu adalah 180. Sebab tu dia buat 4 tambah 6 tambah 5 adalah 180. Jadi kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Jadi kita nak Q sahaja. Q nisbahkan dengan per semua. Macam contohlah pizza, kita ada pizza. Kita nak bahagian ni saja. Jadi kat sini 1 perkan dengan semua adalah 4. So kat sini Q perkan dengan semua 4 tambah 6 tambah 5 lah. Semua sekali untuk sudut tu. Dan kita kena darabkan dengan sudut sebab kita nak cari sudut. So 180. Jadi kat sini dah jadi. Awak selesaikan pecahan tersebut. Tekan kalkulator, awak akan dapat 72 darjah. Darjah tu adalah menunjukkan sudut lah. Tadi kita tengok cara nak tulis nisbah. Sekarang kita nak tentukan nisbah dan juga nilai yang berkaitan. Kita tengok contoh yang pertama ni. Puan Tan mencampurkan kordial mangga dengan air. So maklumat yang ada ialah mangga dan
air dengan mengikut nisbah 2/5. So 2 tu dia sebut tadi mangga. So 2 adalah untuk mangga dan 5 adalah untuk air. Ikut apa yang disebut dulu. So berapakah isi padu air? Dia nak air, tak tahu. Jika yang diperlukan jika dia ada 450 kordia mangga. So kita tulis dalam bentuk kadaran lah. So kita keluarkan dulu maklumat mangga nisbah air iaitu 2/5. Seterusnya kita keluarkan lagi maklumat yang ada yang dibagi. Dia bagi maklumat mil bagi mangga. So kita tulis bahagian mangga. Sini bahagian mangga So sini 450. So dekat sini kita tak tahu ni dia kata berapa isi padu air. Jadi kalau 450 berapa air kat sini kita tahu. Jadi kita gantikan dia dengan huruf X ataupun dalam soalan ni dia gantikan dengan huruf N. Jadi bila dah tulis macam ni, kita dah susun macam ni, kita pun tulis dalam bentuk pecahan. Mangga dengan mangga So 2 per dengan 450. Okey, titik bertindih tu kita gantikan dengan sama dengan 5 per dengan N lah. N ataupun S. Ikutlah awak nak tulis mana. Okey. So dekat sini kita dah boleh selesaikan lah. Mengikut konsep pindah-pindah seperti yang saya ajar sebelum ni. Kita tak nak dalam bentuk pecahan. Jadi kita akan jadikan satu persamaan yang straight. Kita tak nak pecahan-pecahan. Kita akan jadikan satu persamaan yang straight. Okey. Jadi kat sini nak jadikan dia straight, kita pindahkan yang bawah naik atas, yang bawah semua naik atas. Sebabkan per ni adalah bahagi, so bila kita pindah sebelah dia jadi darab. So 2 darab N sama dengan 5 darab 450. Jadi kat sini awak selesaikan 2 darab N adalah 2N, dan kat sini pula ialah 5 darabkan dengan 450 dapat 2250. Jadi awak nak N saja sebab kat sini tadi kan X ataupun N lah. N tu adalah isi padu untuk 450 mangga. Jadi N sama dengan 2250 bahagi 2. Sebab kita nak N saja, tak nak 2N. Sebab tu kita kena bahagi 2. Jadi akhir sekali awak akan dapat nilai isi padu air ialah 1125 mil. Okay, last kali kita akan tengok contoh bagi yang terakhir. Kereta Kelvin menggunakan 4 liter petrol untuk perjalanan jauh 50 km. Okey, dia melibatkan 2 unit yang berbeza. Maka ini adalah kadar. So kita tulis 50 km. Okey, kadar ni kita tuliskan per tau. 4 liter. Lepas tu kita tengok pada suatu hari petrol kereta Kelvin tinggal 3 liter dalam perjalanan pulang ke rumah. Okey, so kita tulis dalam bentuk kadaran. Jadi 3 liter. Liter duduk kat bawah, so kita gengkan dia dengan liter kat bawah lah. Lepas atas ni kita tak tahu lagi. Okey, dengan jarak di antara kereta Kelvin dengan stesen petrol yang dekat ialah 45 km. Okey, tu jarak stesen petrol. Kita tak tahu 3 liter tu berapa jarak dia. Jadi kita gantikan dengan X. Okey, adakah Kelvin sempat sampai ke stesen petrol itu? Jadi kita nak tahu berapa km yang dia boleh bawa dengan 3 liter. Tadi 4 liter dia boleh bawa 50 km. So sekarang 3 liter tak tahu berapa. Jadi bila dah bentuk macam ni, kita tak nak pecahan. Jadi kita pindahkan supaya jadi satu persamaan yang straight. Jadi kita guna konsep darab silang lah. So 50 darab 3 sama dengan 4 darab X. So 150 sama dengan 4X. Okey, kita nak X sahaja Kita bukan nak 4X. Iaitu X adalah perjalanan untuk 3 liter petrol. So X sama dengan 150 bahagikan dengan 4. Awak akan dapat 37.5 km. So kereta Kelvin boleh bergerak sejauh 37.5 sahaja dengan 3 liter petrol. Okey. Tapi maksudnya dia tak sempat sampai lah sebab stesen petrol 45 km. Stesen petrol yang terdekat ialah 45 km. Dia ada 3 liter. 3 liter tu yang boleh dibawa dia sebanyak 37.5 km sahaja. Jadi dia tak sempat sampai kat situ. Jadi maka Kelvin tidak sempat sampai ke stesen petrol itu. Itu sahaja. Kalau tak faham, boleh ulang balik video ni. Dan kalau tak faham lagi, WhatsApp cikgu untuk tanya, okey?